Okay, kita record lah. Aku bagi Okey lah. introduction yang simple-simple. Aku pun gerti sangat lah. Lama tak buat introduction ni. Selalu buat edit-edit je. Tapi kau dah ada montage. Oh, itulah. Okay. Okay, kita ready ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton video ini dan terima kasih juga kepada anda yang telah subscribe. Dan kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Dan video kali ini saya ditemani oleh dua jejaka tetamu saya pada hari ini. Merupakan tetamu-tetamu saya sebelum ini sebenarnya. Kalau korang pernah tengok video dia, ada seorang tu Malaysian yang kerja dekat KLM, iaitu saudara Nur Hashim dan juga Ismadi Wakiri daripada Etihad Airlines. Okay guys, welcome to my channel once again. Apa khabar korang semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Oh, hari ini apa? Hari Malaysia kan? Hari Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada semua Malaysian, tak kira di mana anda berada, sama ada di Malaysia atau di seluruh dunia. Okey, buat pengetahuan semua, sekarang Nur Hashim berada di Amsterdam. Pukul berapa sekarang kat sana? Sekarang pukul 3 petang. Yes, KL dalam pukul 9 malam dan Madi dekat Abu Dhabi kan? Pukul berapa kat sana? Sekarang pukul 5 petang. 5 petang. Okey. Kita teruskan punya topik hari ni. Topik dia pasal impact COVID lah dekat industri penerbangan di UAE dan juga di Netherlands ataupun Belanda. So first of all, saya nak tanya dengan kau lah Hashim, Nur Hashim, pasal bagaimana situasi kita ambil daripada kita tengok pasal sekarang dulu lah, kita tak payah throwback sangat, kita tengok sekarang macam mana situasi dia industri penerbangan dekat KLM. Okey, kalau buat masa sekarang ni disebabkan vaksinasi sudah makin orang kata luas dan paling banyak orang dah kena vaksin kan. Jadi EU telah diorang telah berikan kelonggaran untuk semua rakyat di dalam EU ataupun apa tu nak kata tu Europe Nation ya. Europe Nation. Ya, ada dalam lebih kurang 21 negara. Jadi kami bebas untuk bergerak daripada sempadan ke sempadan. Jadi bermula daripada sekarang, jadi flight tiba-tiba macam cendawan tumbuh macam tu. Tiba-tiba daripada ada 2-3 flight je, tiba-tiba sekarang dah jadi 20-30 flight satu hari. Jadi positif lah nampaknya. Dan flight pun makin lama tengok yang saya dah buat sekarang untuk European flight, semuanya penuh pergi dan balik. Jadi bagus lah. Bagaimana dengan route yang selain daripada Europe? Selain daripada Europe, kalau route, kita tengok route ke mana, kalau route ke Asia, semua destinasi di Asia agak straight ya, dengan untuk kemasukan pelancong-pelancong daripada luar ataupun daripada orang luar. Jadi cuma kita orang ada dalam 30 ataupun 100 orang dalam satu flight. Tetapi kalau menuju ke arah Amerika ataupun Amerika Selatan, mereka di Latin America dan kelonggarannya agak kurang. Umpamanya macam Mexico sekarang. Mexico semuanya flight full. Dan yang menariknya, kadang-kadang kalau saya nak buat Mexico, saya buat Mexico sekarang dalam sekali sebulan ataupun 2 kali sebulan. Bermula daripada bulan 5, yang berbezanya tiba-tiba bila sampai dekat gate banyak orang India yang daripada India tu. Jadi tiba macam jadi confused. Jadi confused. Ini flight nak pergi Delhi ke nak pergi Mumbai ni, rasanya salah gate ni. Jadi sebabnya diorang terpaksa ke Mexico dulu dan berada di Mexico di kuarantin dalam 2 hari supaya mereka boleh masuk ke Kanada dan juga ke Amerika. Itu syaratnya. Dan itu kerana itu flight ke Mexico sekarang dipenuhi oleh orang-orang daripada India, sampai orang-orang lokal pun tanya, kenapa banyak orang India kat sini ni? Tapi menariklah. Faham? Orang kata faham kan? Berarti rezeki tu kan. Rezeki jangan tolak. Okey, Madi, macam mana situasi sekarang dekat UAE pula? Keadaan semakin baik, alhamdulillah. Dah tak seketat dulu.
Semua nampak perubahan yang ketara lah daripada dulu kan. Macam Nur cakap tadi, kat sini pun dah memang banyak vaccination dah berluar-luasa. Dah maknanya dalam lebih kurang 95% sama ada penduduk tetap, penduduk MRT ataupun residents, semua dah divaksinkan lah. Cuma yang tak divaksinkan tu macam mereka yang mempunyai alergi ataupun pregnant ladies yang mempunyai dia punya ni lah, dia yang tak boleh nak divaksinkan. So alhamdulillah ke mana-mana masih lagi pakai mask. Kita masih lagi pakai penutup muka, penutup wajah ke mana-mana saja, sama ada masuk ke permis mall atau kerajaan atau mana-mana saja kat dalam tengah jalan, semua kena pakai mask lagi lah. So, sana pakai vaksin apa? Kami adalah orang yang terawal yang menggunakan vaksin. Jadi masa yang awal tu sebelum Pfizer dengan yang lain-lain punya vaksin keluar lagi, kami semua divaksin dengan Sinopharm. So Sinopharm adalah vaksin yang terawal. Jadi semua tak, daripada China. Sebelum Sinopharm, the first one is Sinopharm. Jadi kami semua Sinopharm. Kemudian sekarang baru dibuka kepada Pfizer ataupun nak ambil third dose untuk Sinopharm untuk booster lah kiranya. Jadi saya baru ambil Pfizer untuk booster saya. Pasal Sinopharm dia punya tu level dia rendah, pasal biasalah kan first generation of vaksin COVID-19 ni memang dia masih dalam yang apa namanya tu, masih dalam penilaian lagi kan. So sekarang dah alhamdulillah dah okey lah. So bagi penerbangan pula, daripada dulu sampai sekarang nampak masih alhamdulillah catch up, business makin catch up. Banyak penerbangan yang mula dibuka, macam contohnya sekarang kita dah buka balik Phuket, kita dah buka balik Bangkok, dah buka balik banyak destinasi yang dah ditutup sebelum ni dah dibuka semula. Penumpang pun semakin banyak, semakin ramai, macam Nur cakap lah, kebanyakannya daripada India. Kalau ke UK, kalau ke Europe atau ke Amerika, ramai kita punya penumpang adalah daripada India. So mereka yang banyak yang bermilestone di luar negara kan. Jadi yalah, jadi bisnes semakin rancak alhamdulillah. Flight pun agak penuh juga sekarang, walaupun taklah 100% capacity, tapi bila meningkat daripada dulu kalau you terbang 14 orang dalam 787 787 Boeing tu, untuk 14 orang sekarang dah 14 orang je dulu 14 pergi kepada beratus kan. Alhamdulillah lah, walaupun kapasiti 262 total semua, jadi tapi dah dapat meningkat ke 100 150 tu alhamdulillah sangat. Kan? Jadi tak adalah kita rasalah bisnes sudah catch up. Jadi tak rasa takut lah kalau 14 setiap penerbangan 14 penumpang. Kadang-kadang saya ada 9 penumpang dalam satu penerbangan. Jadi lama-lama jadi takut, pasal kita pun ada residency yang bukan redundancy program kan, yang nak buang orang yang menamatkan perkhidmatan kan. Jadi bila tengok load tu semakin rendah, kita makin takut lah. Tapi bila nampak sekarang load dah semakin tinggi, semakin meningkat, alhamdulillah, maknanya bisnes semakin maju dan kuranglah pembuangan orang tu. Okey. Itu yang penting. Okey, betul.